lagi melihat indeks, kurang-kurangnya melakukan satu ataupun dua lagi high, satu ataupun dua lagi high ke atas. Kita nampak untuk Dow Jones ni masih belum break higher high, maksudnya kita masih ada wave 5 dalam structure sejak daripada Oktober tahun lepas. Kita baru nampak dua divergences dan kita ada momentum tertinggi, some sort of wave 3 dekat sini ya. So satu lagi high dan ini berakhir the whole thing dengan divergence ya. So setakat ini kita tak nampak lagi benda tu. So indeks masih ke atas ya. Tapi kena faham kita berada dekat hujung Oktober 2020 punya structure sebelum kita ada satu lagi pullback besar. Jadi pullback ini adalah yen dynamic ya. Pullback ini adalah yen dynamic. Okey, di mana pada waktu itu kita akan ada yen pair yang accelerate dalam wave 3. Yang accelerate dalam wave 3 dalam sini, dalam kawasan ini ya. Akan ada wave akan ada motif dia kat sini. Okey? Yang akan ada motif ya. Jadi bila Dow Jones tadi habis wave 4 dia, maksudnya pada waktu ni yen pair akan lebih sideways ke bawah. Yen pair akan lebih sideways ke bawah dan kekuatan US dollar kita nampak untuk UJ ni masih ke atas untuk melengkapkan struktur yang bermula dari Mac tahun 2020, 3 wave ke atas. Jadi untuk shorter term kita masih melihat kekuatan US dollar untuk shorter term. Jadi kalau anda trade intraday, cari peluang untuk long dollar. Untuk shorter term. Contohnya seperti EU, contohnya seperti EU lah yang saya nampak. Okey, itu adalah apa yang shorter term. Jadi tak ada perubahan, nothing major. Gold dan silver we might dah habis this correction. This correction mungkin dah habis. Tapi kena ingat ini masih boleh jadi 1 dan 2. Sebab kita ada incomplete. Masih tak lengkap. Dia boleh terangkit. Ini boleh terangkit. Itu boleh terangkit. Okey. Itu boleh terangkit. Itu adalah untuk gold dan juga ini adalah untuk silver. Okey, masih ada movement ke bawah. Minyak dengan saham yang masih kata biarpun US dollar mengukuh, unless minyak ni jatuh ke bawah, saya nak cari untuk long dia. Preferably anda masuk saham dia, preferably. Untuk kalau nak trade, anda masuk trade saham dia kalau dia berlaku hari ini. Kalau minggu depan kita boleh masuk 4 ni. Saya harap ini berlaku minggu depan lah. Kalau itu jatuh. Faham tak? Untuk shorter term. Sebelum minyak buat correction yang lebih besar. Copper tak interested pada semasa. Saya tunggu lebih besar lagi correction. Wave 2 ni nanti anda beli saham syarikat dia. Lagi murah. Faham tak kali? Lagi murah dan dia ikut kata, faham tak? Dalam blue box tu dia ikut kata. Kalau dia nak jatuh pun lama je. Dia bertahan. Itu kelebihannya dengan apa saham dia. Unless ada apa-apa major lah berlaku. Okey, untuk Euro AUD masih lagi melengkapkan pergerakan ke atas. Dua ni masih belum berlaku. Struktur ini masih yang sama. Okey. Ini adalah untuk Euro AUD. GBP, Euro GBP tak ada apa-apa. Ini sideways market. Anda tak pegang. Tak ada nothing. GBP AUD bagi mereka yang intraday, anda sepatutnya dah enter dekat sini dan break even. Dan letakkan BE. Ini adalah flat.
Okey, ini adalah untuk GBP AUD. Okey, sepatutnya anda dah keluar separuh dan anda letakkan stop loss anda bawah 2 ni. Possible untuk dia buat ke bawah. Kalau ini buat 3 wave ke bawah macam ni. Kalau dia buat macam ni 1, 2, 3, anda boleh long lagi 2 dekat sini. Okey, kalau ini buat double kat sini, dolar akan buat correction ke bawah. Maksudnya dolar ni NZD US dollar ni akan buat wave 2 ke sini. AUD US dollar akan buat correction ke sini. 2 ni kat sini. Okey. Kalau GBP AUD buat ke bawah, dollar index akan buat correction 2 ini kat sini. Kalau GBP AUD jatuh ke bawah. Saya tak nampak benda tu lah. I don't see that. Saya nampak ini masih ke atas. Daripada sekarang naik ke atas. Kalau dia buat ke bawah, then itu wave 2. Then itu adalah correction untuk US dollar. GBP NZD tak ada apa-apa. Ini 1, ini 2. Ini tak ada apa-apa. Ini sideways market. Okey. Tak ada apa-apa. Shorter term ada peluang. Saya kongsikan apa yang shorter term tadi. Tapi bagi mereka yang longer term, anda hold. Next week will be something yang kita akan tunggu untuk continuation. Dan kita akan tengok kepada consolidation selepas dia mencapai satu kawasan resistance. Saya sedang tunggu benda tu. Ya dan tidak, Rosdi. Ya dan tidak, yes. Tapi itu lebih faktor AUD dengan NZD. GBP ada kaitan dengan pergerakan US dollar, ada sebab dia. Because of Euro GBP. Because of Euro GBP. Tapi tak payahlah. Basically ada GBP lebih sensitif dengan pergerakan US dollar. Okey. Ada soalan market? Gold, silver ke mana? Ke bawah? Saya tak nak ini saya boleh lukis 1, 2, 1 dan 2 tau. Tapi saya tak nak buat benda tu. Sebab ada orang pergi lukis, pergi trade semua lekuk-lekuk tu. Tu yang saya, semua incomplete kecil-kecil ni dia pergi trade. Aduh. Sakit. Kalau ada contoh macam gold, kalau anda trade dekat intraday, dia masalahnya ini tak ada trend. Yes, ini 5 wave, betul. Ini 5 wave. Ini baru satu time frame tau. Faham tak? Ini 1, 2, lepas tu kita ada dalam yang lebih kecil 1, 2. Okey, dan kita akan ada 3, 4, 5, ini wave 3. Okey, kalau dia break B ini, then anda dah ada maybe 2 time frame. Sekarang tak ada. Kalau ini yang saya nampak, ada yang cuba untuk guna incomplete sequence dalam keadaan satu time frame untuk intraday. Dia buat macam ni. Saya baru perasan apalah dia tanya benda tu kan. Baru saya faham kenapa tak menjadi. Dia buat benda ni. Lepas tu dia katakan ini sebagai incomplete sequence. Kan? Katalah ni tak sampai 1. Dan dia katakan ini sebagai incomplete sequence. Tak. Tak. 5, lepas tu 1, 2, 3. Katalah ini tak sampai 100%. Ini baru satu time frame punya fractal. Tak dapat. Ini adalah, maksudnya, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Baru satu time frame. Anda tak dapat trade satu time frame untuk incomplete sequence. Anda nak macam ni. Kalau anda nak berguna intraday dekat 5 minit, 5 ni dah berlaku. 1, 2, 3 dan ini break.
dalam dua, maksudnya ada fractal kecil lagi, faham tak? Dan anda dah ada yang ini tadi 1, 2, 3, yang kecil dan anda dah ada 5 ni. Anda tahu akan ada 5 lagi sekurang-kurangnya. Dan ini anda boleh trade kalau anda nak guna untuk intraday. Sini baru anda boleh trade, bukan dekat sini. Bukan Roslan. Anda tak dapat guna incomplete sequence dalam satu fractal punya ni, tak dapat. Dia kena 2 fractal. Dua time frame. Maksudnya sini dah ada 5, 3 breakout, jadi kita tahu ada 5 lagi kan. Ni tak lengkap lagi. Baru ada, saya tak faham kenapa dia kata risk reward tak besar, masuk dia pergi langgar BE, trend tak wujud lagi. Macam mana masuk? Saya pun tengok-tengok balik. Saya minta SS, bukan bukan Badrul. Ada orang lain. PM saya, lepas tu saya minta dia. Saya tengok, minta dia punya trade. Dia hantar screenshot. Barulah saya tengok chart. Astaghfirullahalazim. Sebab tu saya ulang, 2 time frame, 2 fractal ada incomplete. Ini dah 5, naik 3, jadi kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dah ada. Jadi kita tahu ini 5, ini 3, akan ada 5. Lepas tu dia break out 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ni dah bermula, faham tak? Dan barulah anda tarik. Ini incomplete. Kalau dalam macam ni tak dapat. Sambil x-ray orang. Faham? Itu tak dapat, mustahil. Itu tak ada trend lagi. Terkedu sekejap saya. Konsep dia betul, cumanya dia tak kena kepada, anda faham, ini adalah satu time frame, 2 time frame. Ini adalah satu, ini adalah 1, 2, 3. Tak dapat. Unless ini sampai, kalau nak pakai anda boleh kan 1618. Dia sampai 1618 kan. 4 lepas tu kan dia dah 4 dah jadi. Anda kena tunggu ni 1 2 3 4 5 yang kalau anda tarik dia tak sampai lagi 1 2 3.6. Kan? Dan dia buat 1 2 3 correction within, dia tak langgar besar punya RSI punya momentum, dan anda boleh trade untuk 1, 2, 3 yang kecil. Dekat Indonesia tengah teruk sekali. Malaysia hari ni turun sikit, daripada berapa belas ribu turun sikit. Turun sikit lah. Faham? 2 time frame, bukannya 1 time frame. Saya pun duk tengok apa hal lah dia masuk. Memang dia masuk semua kena BE. Dia pergi, lepas tu kena BE. Ataupun dia cari risk reward yang lebih daripada 1.3 kan. Rupanya dia pergi tengok yang kecil, setiap incomplete sequence yang kecil itu tak dapat. Anda kena tengok 2 time frame. 2 time frame. Faham kan? Satu motif 5 wave. 5 campur 3 dah berlaku. Kecil 5, then baru anda boleh masuk. Bukannya setiap tak, itu mustahil. Tak dapat. Tak ada. Okey, kita masuk topik kita. Kalau tak ada soalan, hari ini bagus, tak ada soalan. Okey, kita masuk kepada topik kita. Musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Dalam trading, lagi lama anda trade, lagi banyak yang anda kenal diri anda. Bukannya anda sepatutnya kenal market tau. Saya nampak soalan Galih tadi. Mana satu yang betul dalam trading? Mana satu pendapat yang ngam dalam trading? Tak ada. Semuanya dalam trading ni adalah kepada anda mengikut satu structure trade, satu kaedah dagangan.
Mana satu high probability, mana satu low probability, lagi banyak benda kita masuk, lagi bagus ke? Gunakan apa yang anda faham. Okey. Hari ni kita rehat sikit. Hari Ahad, esok atau Ahad, saya tengok dulu jadual. Saya rasa Ahad lah. Ahad jam 9 kita buat seperti biasa. Dekat Discord. Okey. Buat benda ni. Kita sambung sikit pasal position sizing model dan objektif. Jadi, kita dah cerita pasal penetapan kepercayaan. Tolong buat benda ni. Waalaikumsalam, Kasyah. I am late. Announce tu. Lambat ni, ketuk ketampi. Tolong buat benda ni. Saya dah cerita benda ni dari tahun 2017 dekat XM. Yang dekat CTFX, saya dah cerita benda ni sejak tahun 2015-2016, kalau nak tahu. Yang hantar daripada beribu orang yang ikut, yang hantar tak sampai pun 100. Yang hantar, kalau dalam CTFX lah. Ada juga yang saya buat program-program lain, saya minta dia orang hantar, tak sampai 100. Saya pun tak faham. Kalau anda nak start, anda mula dari mana? Bukan tengok luar, anda tengok diri anda. Tolong buat benda ni, jangan hantar dah saya tak nak dah. Malas. Anda buat untuk anda. Anda buat tak buat, saya tak tahu. Tapi tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Bukan Badrul, orang lain Badrul. Ada orang lain hantar. Dia nak guna incomplete sequence kat lower time frame. Tak, jangan hantar kat saya. Hantar kat grup, lepas tu pergi discuss masing-masing. Ini untuk anda. Tolong buat. Dia tak ada betul, tak ada salah. Buat sekali, kalau ada nak kan. Esok pagi, bangun tidur, ambil cuci gigi, apa semua, lepas tu solat, lepas tu ada breakfast, lepas tu buat benda ni. Buat dia 25, 30, tulis je. Okey, lepas anda buat tu jangan tengok dia. Pian, lepas buat benda ni, jangan tengok dia. Buatlah jujur, Rosdi. Dah macam buku teks pula. Buat jujur. Lepas tu kan, sebulan, 4 minggu lagi, anda buat satu lagi. Exercise yang sama. Lepas tu anda ambil dua-dua tu, anda compare. Lepas tu anda listkan. Apa yang berguna, apa yang menghadkan. Hantar Zatul. Tanya Zatul, minta email dia. Email setiap hari sampai dia jawab. Zatul tengah bagi makan kucing tu. Okey, boleh? Email dah tutup untuk belief. Tunggu orang hantar bertahun. Lepas tu tanya, bila kita punya mentoring program, itu 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, saya setiap hari bising dalam grup. Dululah. Hantar tak hantar. Dia nak cara macam mana nak masuk market, macam mana nak keluar market. Pergi tengok Bloomberg, hari-hari dia ada cerita. Apa yang kuat hari ni, apa yang lemah hari ni. Ikut signal Bloomberg. Trading bukan macam tu. Start daripada diri kita. Kan? Ada orang bisnes, dia tunggu belanjawan Malaysia kan. Okey, kerajaan akan spend lebih banyak dalam ni. Belum tentu dia berjaya. Biarpun kerajaan akan spend lebih banyak dalam industri apa kan. Duit, banyak projek dalam tu kan. Dia tunggu, okey aku nak start bisnes ni. Belum tentu dia berjaya. Benda sama. Mana start dia? Kita. Bukan dia pasal teknik tu. Teknik plan perniagaan boleh ada, tapi anda dapat ke tak nak ikut? Ngam ke tak otak kita buat benda ni? Serius buat benda ni. Nombor 1 tadi, anda buat Sabtu ni, esok buat. Buat yang pertama. Nombor 2,
4 minggu lagi, buat yang kedua dia. Lepas tu anda compare. Compare exercise 1 dan 2 tu, anda tengok apa yang berguna, apa yang menghadkan. Benda ni leceh, serius. Tapi kalau anda betul nak berubah, tolong buat benda ni. Serius, betul, Kasyah. Bila anda buat benda ni, anda akan nampak, tapi untuk anda jujur, tulis. Anda akan nampak banyak benda yang entah apa-apa. Kita akan nampak entah apa-apa yang kita fikir tau dalam mengenai trading. Anda akan nampak benda-benda tu. Tapi syaratnya buat. Apa benda? Itu kali. Okay. Second. Ini saya sedang listkan apa yang anda nak buat. Dah cerita hari-hari pasal teknik sistem kan. No. The process start daripada kita. Jadi macam mana nak buat dia? Buat benda ni. Ini pertama dia. Saya dah bagi langkah dia. Yang pertama, esok anda buat ni dulu. Buat pertama dulu. Lepas tu buat 4 minggu lagi ada tulis yang kedua. Lepas tu anda listkan apa yang berguna, apa yang tak berguna. Apa yang berguna anda simpan. Apa yang tak berguna, bukan tak berguna, menghadkan. Contoh, saya seorang scalper, saya takut nak masuk market, saya apa jugalah yang anda nampak dia menghadkan anda. Then bukan saya kata scalper tu tak bagus. Saya seorang swing trader, tak. Anda tak hadkan diri anda sebagai peniaga. Anda nak buat duit wherever ada opportunity kepada sistem anda. Jadi kalau anda hadkan dia kepada tempoh limitation of time, itu menghadkan anda. Jadi apa yang anda buat kepada time anda, faham tak? Jadual anda. Tolong buat benda ni. Tolong buat benda ni. Serius. Anda akan nampak banyak benda yang membuka minda anda. Yang kedua, ketahui modal sebenar anda. Buat belanjawan anda tahunan. Jangan duk cerita bulan ni aku ada $100 untuk nak depo. Lagi haru duit yang I Sina, I Citra, I Lestari. Dia guna duit dia yang dia ingat kerajaan bagi duit dia. Dia guna untuk depo. Sepatutnya kalau tak perlu untuk ambil I Sina, I Lestari, I apa semua I tu, jangan ambil, itu duit kita. Faham tak? Ada orang ambil untuk dia nak belanja besar, nak makan, nak order steak, lepak kat rumah, dia tengok boleh order, ada steak, ada tomahawk harga 1,000 lebih, nasi goreng. Dia nak order benda tu, guna Lestari. Apa benda dah. Tak payah. Anda nak berniaga, anda nak buat bisnes online trading ni, bisnes online trading. Buat belanjawan tahunan anda. Jangan cerita bulan ni ada depo 100. Bulan depan tak ada duit, aku berhenti trade dahulu. Nanti aku cari duit lagi, kalau ada aku depo lagi. Kalau macam tu bisnes anda, hidup segan mati tak mau, jangan trade. Berhenti dulu, trade demo dulu. Sambil tu anda buat apa yang saya ceritakan ni dulu. Trade demo dulu, jangan habiskan duit. Ada masa kena. Yang kalau trader yang macam tu simple je. Bila dia withdraw, dia habiskan secepat mungkin. Betul tak apa saya kata ni? Dia habiskan secepat mungkin. Dia sebab duit dia tikam-tikam. Jadi dapat dia pergi belanja secepat mungkin. Tanya diri anda, mana duit last withdrawal anda? Tanya diri anda, kalau ada withdraw sebelum ni, mana pergi duit tu? Apa perancangan anda untuk duit tu? Kalau anda terfikir tak ada, adalah bayar hutang sikit, bayar bil sikit. Yang perkataan sikit tu tak termasuk dalam anda punya financial plan tau. Tak ada plan. Kalau itu anda, tolong berhenti dulu, tolong buat benda ni. Entah. Apa pandangan Zul about equity crowdfunding? Adakah investment paling berisiko? Macam ni. Simple je Pian. Anda nak tahu risiko atau tak risiko any investment, okay, any investment, risk ataupun tak risiko,
Simple. Anda try untuk terangkan, baca prospektus, baca anything about that investment, crowdfunding ke, IPO ke, saham ke, forex ke apa ke, kan? Anda cuba terangkan dalam 5 poin. Dalam 5 poin. Ini cara saya lah. Kalau ada orang nak ajak saya melabur, saya akan tanya, okey, bisnes apa? Okey, 5 ayat terangkan apa bisnes tu. Kalau rugi belajar lagi, kalau untung beringat. Kalau anda boleh terangkan dan anda jelas apa dia, apa mission, apa vision dia, then you can masuk dalam investment tu. I cannot say dia risiko atau tak risiko, sebab risiko kepada duit kita. So sekiranya anda menggunakan duit yang anda tak boleh hilang, apa juga investment adalah risiko. Faham? So risiko kepada duit, kepada modal kita. Type of modal yang kita guna pakai. Kalau kita gunakan duit yang kita tak pakai pun, instead of dia kat bank, dia kayakan bank, then tak ada apa-apa. Kalau anda sakit setahun pun anda tak pegang duit tu, dan anda letak dalam crowdfunding, why not? Kalau tanya saya lah. Dan kita jelas apa benda tu. 5 ayat. Anda terangkan dalam 5 ayat ke. Kalau crowdfunding, okey. Apa dia punya business plan, apa objektif dia, mana dia tengok diri dia dalam masa 5 tahun, macam mana dia mengagihkan untung, kalau rugi, macam mana kita nak recover, dan yang kelima mungkin timeline. 5 benda tu. Saya guna 5 poin ni. Saya akan tanya 5 poin ni. Yes, kalau guna duit market tak ada masalah, tapi make sure any crowdfunding get the 5 point. Any investment, anything yang anda letak duit, even anda trade ni, itu investment kepada sistem. So get the 5 point in the system yang anda pakai. Sama juga, mana trend, ini sama. Ini konsep yang saya pegang dari dulu tau. Trend, ini entry, ini exit, SL dan TP. Okey, SL dan TP, position sizing model. Dan apa yang besar kat sini? Apa yang besar dekat sini? Objektif. This is the whole 5 point dia. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang terbalik. In any investment, saya akan tanya 5 point. Sebab kalau kita trade, apa ayat last saya dalam setiap slide? Apa ayat saya dalam setiap slide? Labur dalam satu sistem. Dagang sistem itu. Dagang sistem anda. Itu maksud ayat tu. The 5 point tadi, 5 point tadi. Sebab sebelum anda nak buat bisnes, kita punya kepercayaan kena-kena, Kasyah. Kalau apa juga yang kita buat, contohnya anda nak pergi kerja. Kenapa anda pergi kerja? Sebab saya nak cari rezeki. Saya percaya dengan pergi kerja, saya boleh dapat income. Itu adalah itu adalah kepercayaan kita kenapa kita bekerja. Saya cari income sebab saya nak menyara keluarga. Okey. Apa kepercayaan saya kena lakukan kerja dengan amanah. Nombor 2, saya kena ikut kepada time. Itu kepercayaan kita. In anything, kita ambil agama. Kita ada 6 rukun Islam, 6 rukun iman, kan? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada malaikat. Itu kepercayaan. Dalam dagangan, saya percaya
bahawa saya boleh mengubah hidup saya. Sebab itu saya berdagang. Ya, apa saya boleh buat? Saya berdagang dan buat apalah dalam perdagangan anda. Apa anda dapati? Anda boleh ikut satu sistem. Anda percaya bahawa apa, meletakkan entry dalam market tak sepenting seperti cara anda cara anda keluar daripada market. Cara exit lebih penting daripada cara entry. Jadi setiap dalam sistem anda ada tekankan kepada kaedah keluar. Entry simple, tapi kaedah keluar kompleks. Jadi benda-benda ni. Yes. Apa tu PSM? Mana? Mana PSM? Position sizing model. Position sizing model. Of course, setiap investment, setiap instrumen akan mempunyai kerangka masa berbeza. Dan pemilihan instrumen akan kerangka masa kepada anda. Sebab itu dalam toleransi risiko, kita bercakap mengenai jangka masa. Jangka masa ni bergantung kepada modal anda. Ya? Kalau anda akan letakkan modal duit yang anda tak dapat, contohnya duit simpanan kan, anda tak dapat masuk untuk jangka masa pendek sebab anda tahu the lower time frame dia lebih banyak risiko dia. Sebab itu saya letakkan jangka masa kat situ. It's all soalan Pian dalam ni Pian. Ya. Dia kepada toleransi risiko anda, makna duit tu kepada anda. Sebab itu dalam trading anda kena tahu berapa duit anda sebenarnya. Dia tak dapat bulan ni aku ada 100, bulan ni aku ada 200. Tak. In any business, buat benda ni. Ketahui modal anda. Dah anda tahu modal anda, apa makna modal tu kepada anda? Berapa risiko anda boleh ambil? Apa target anda? Dengan ada ketahui modal besar, anda boleh plan. Dia sama macam kita terima macam ni. Dia sama dengan benda ni. Kalau anda terima duit gaji, saya bagi ini gaji bulanan. Gaji bulan-bulan. Ini gaji 1 bulan. The moment orang terima gaji, apa lazim orang buat? Tak nak tulis pula. Gaji bulanan. Apa orang fikir? Apa orang fikir? Dia akan fikir bayar tau. Bayar bil, expenses. Dia akan pergi fikir expenses. Ini normal. Ini normal dan ini majority. I can say about 80-85% orang buat benda ni. Dia akan fikir untuk perbelanjaan, untuk nak keluar bayar bil. Ya, betul. Bayar hutang dan lain-lain. Itu termasuk dalam perbelanjaan. Itu normal. Tapi ini adalah, I can say 85%. Saya ada slide dia sebenarnya. Kita tengok dulu. Kita berapa banyak lagi masa kita ni? Okey, kita ada banyak masa lagi. Tak apa. Kita curi masa Zatul. Zatul okey. Zatul hari ni dia okey. Sekejap saya cari risk management. Saya tengok dulu ada tak saya simpan nota lama ni. Ini cerita lama ni. Tapi tahun 2017. 2019. Saya cuba cari Kalau ada lah. Global stock. Risk management. Saya cuba cari. Kalau ada. Alah, dah tak ada dah. Dia ada benda ni. Ni yang lama. Ni yang lama. Sebab ini yang orang fikir. Ini adalah nota lama. Nota lama ni lengkap tau. Kalau anda nak tahu, nota lama ni bagus. Portfolio, semua mengenai sistem, everything. Tapi orang tengok benda ni, alah, apa benda Zul cerita ni.
Benda ni penting tau. Kita ingat trading tu cuma trading kan. Nah, anda nak keluar daripada kelompok 85% ni, anda tak dapat fikir. Kenapa kita banyak berfikir cara ni? Yes. Tahu tak kenapa kita berfikir cara ni? Sebab anda buat bajet anda bulanan. Anda berfikir sebagai seorang pekerja. Faham tak kenapa saya nyatakan dekat sini? Anda kena buat bajet anda tahunan. Itu beza dia. Kalau anda buat bajet anda, bila anda buat bajet based on bulanan, anda punya pemikiran tu adalah duit tu tak banyak. Tanya Nurin, kalau akaun tak ada swap free. Tak ada swap free, ada cara nak asingkan swap selain kira manual tak? Saya tak tahu. Saya guna Islamic account. Betul. Tapi gaji besar tak tentukan orang tu banyak duit, Wimon. Tak tentukan orang tu banyak duit. Kena faham. Active income tak terus nyata bahawa orang tu banyak duit. Active income tak bagi tahu anda bahawa anda banyak duit. Sebab apa yang jadi banyak, apa yang banyak jadi, yes, exactly, Nurin. Minta swap free. Tak semestinya orang gaji besar dia banyak duit. Anda akan terkejut, lagi besar gaji, lagi banyak expenses. Tetapi the point is, anda tak dapat buat cara berfikir bulanan. Tak dapat. Anda nak keluar kelompok masuk kepada the next 10%, itu next 10%, anda kena berfikir ini adalah terima gaji, income, dia pergi expenses. Whatever lebih, dia akan fikir nak buat apa. Sama ada dia pergi kepada lain-lain, sama ada kepada hobi, trade, adalah lebih. Ni mereka yang ujung bulan ni ada 100. Ni yang 85%. Tak tahu, dekat XM sepatutnya anda swap free. Nurin, saya dapat jawab untuk XM. Tapi lain dia betul, saya tak dapat nak jawab. Okey, sebelum kita sampai kepada apa yang Wimon cakap kat situ, gaya hidup kan. Okey. Kenapa saya duk cerita benda ni dan apa mengena dia dengan trading? Segala-galanya. Anda tak dapat tengok trading ni cuma benda yang tepi sahaja. No, tak dapat, mustahil. Ada masa aku ikut webinar Zul lah, dengarlah sekejap, okey apa dia merepek ni, ada buy ke tak ada buy, tak ada sell, tak payahlah. Tak. Saya kalau cerita pasal market dynamic, pasal entry apa semua tu, bagi saya itu tak ada apa-apa pun. Itu adalah satu disiplin harian, itu saja. Apa yang kalau nak ikut saya yang ini. Seriously, anda ikut saya yang ini, bukannya ikut pasal yang teknik. Teknik semua bagus. Ambil dekat YouTube berlabak teknik bagus. Semua bagus. Ambil saya yang ini, bukannya pasal yang tadi tu. Bukannya pasal market dynamic lah, elite wave lah. Alah, itu tak ada apa-apa. Itu boleh tengok YouTube je, belajar pandai. YouTube Pian ada. Pian dah letak ni kan. Ikut saya kepada yang ini. Seriously. Kalau anda fikir income dan expenses direct dan duit lebih, aku depo untuk trade. Jadi, tak jadi. Anda akan masih kekal dalam kelompok 85% majority yang nak pencen pun takut. Kita guna bahasa kasar kat sini. Nak pencen pun takut. Sebab ngam-ngam je. Duit dia ngam-ngam.
Dah habis hutang nanti aku boleh pencen. Cukup untuk pergi haji. Okay, itu masalah dia. Itu majority ya. 10% income bila dia terima gaji, dia fikir pasal dua. Dua. Satu saving, satu lagi adalah expenses. Ini 10%. Ini bagus sikit ya. Dia mungkin kata 5% ataupun yang ideal dia 10%. Dia letak untuk saving. Yang lain dia letak untuk expenses. Okey. Ini bagus sikit. Sebab hujung masa umur dia bekerja, dia ada duit untuk dia spend. Okey. Yang bagusnya kita kat Malaysia ni, kita ada EPF, kita ada KWSP semualah. Kita ada skim pencen, kita ada macam-macam lagi. Ya, yang bagusnya kat Malaysia. Tapi tak semua orang ada benda tu. Orang tak bekerja, orang bisnes tak ada benda tu. Tapi kalau anda ada yang ada buat macam ni, bulan-bulan anda set aside, anda okey. Tapi hidup anda kena faham. 5-10% anda letak kat sini, dia sedang depreciate, dia sedang menurun daripada sudut purchasing power. Barang hari-hari Biden Powell pun dok kata unprecedented. Lepas ni anda rasa Malaysia barang kat luar tu start mahal tau. Kita tak rasa lagi, kita masih banyak kat rumah. Ya. The moment habis PKP nanti, apa orang buat? Roslan, Pian, nak bawa family pergi cuti, nak pergi melancong, lepak kat mall, tengok wayang, apa lagi, restoran makan. Nampak apa plan kita? Nampak? Nak belanja. 4x4. Nampak? Nampak apa yang kita nak buat? Bila habis PKP, nak belanja. Nak ni, anda rasa harga barang waktu tu jadi apa? Harga hotel, flight. Nampak? Bini kat luar dengar ni. Semua kita nak buat benda tu, buat benda sama. Anda rasa apa jadi kepada harga waktu tu? Nak belajar Cikgu Zatul. Tersedak Zatul. Faham? Faham? Itu yang dah berlaku kat US tau. Kat Malaysia kita PKP ni. Okay? Semua to the moon. Exactly. Semua orang kata beli rumah nanti kan. Tak. Waktu tu semua spike. Semua spike. Boleh? Tu yang sedang yang anda dah nampak benda tu dekat US. Jadi kalau anda nak plan apa semua, anda buat sekarang. Business pula. Betul. Betul. Kita tunggu durian galih. Itu paling afdal. Kena kerja, cuti freeze. Cuti freeze. Faham? Okay. The thing is, your money yang anda save ni, dengan inflasi yang dijangka akan lebih tinggi, you are losing value. Duit anda, purchasing power, 1,000 tu nanti value dia lebih kurang 800, 600 je waktu tu nanti. The time anda pencen nanti, harga barang yang sama anda boleh beli 1,000 hari ni, masa pencen nanti, 1,000 anda cuma boleh beli barang yang harga 600 sekarang. Itu maksud dia. Okey. Yang ketiga adalah yang 5%. Yang 5% ni, dia akan bahagikan income dia kepada 3. Saving, expenses dan investment. Ini yang anda nak jadi. Dan untuk buat benda ni, anda tak dapat fikir bulan. You have to think about longer time frame. 1 year. Untuk anda nak berubah, nak berfikir cara ini, sebab anda akan tengok pool duit, pool income, pool expenses yang lebih besar. Dengan ada dana lebih besar, lagi senang kita nak merancang.
Faham? Betul. Pergi Thailand pun dah terasa teruk. Faham? Dengan pool duit yang lebih besar, anda senang nak merancang. Kalau orang bagi kita yang ngam-ngam bulan-bulan, tapi kalau anda fikirkan, jadikan dia sebagai tahunan, lepas tu anda rancang. Daripada situ, anda boleh work. Apakah expenses anda yang tak bagus? Kita dah cerita benda tu sebelum ni kan. Anda bahagikan expenses anda kepada kumpulan-kumpulan dia. Apa perbelanjaan perlu? Bayar rumah, bayar kereta, sekolah anak, apa-apalah itu yang perlu, pakaian yang need, yang asas. Lepas tu apa yang anda boleh kurangkan? Astro tak pakai pun, contoh. Sempat tulis belakang. Tapi saya tengok bola kan, Liverpool sebab nak tengok, kena tengok Liverpool akan bukan Liverpool akan Liverpool menang lagi kali ni. Jadi tak dapat nak cancel Astro. Contoh, credit card dan lain-lain benda. Yang ini pool yang anda nak kurangkan, perbelanjaan yang tak yang anda boleh kurangkan. Letakkan dia dalam satu tempat, lepas tu fikirkan macam mana anda nak buang dia. Dengan membuang yang ini, anda boleh tingkatkan anda punya pendapatan tertahan. Apa dalam bahasa Malaysia pun saya tak tahu. Buat benda ni, barulah anda fikir pasal trading. Ni pun tak ada nak buat trading, nak trade hujung bulan ada $50. Kalau itu cara anda berfikir, minta maaf. Trade demo dulu. Buat benda ni dulu. Dan anda buat apa yang saya katakan. Itu caranya anda boleh dengan satu pool yang lebih besar. Bukan saya kata depo besar. Saya tak kata depo besar. I'm not saying depo besar. Anda tahu berapa sebenarnya duit anda ada. Mana duit anda pergi. Dan anda fikirkan macam mana daripada duit ni yang akan aku invest. Macam mana anda nak invest. Macam mana anda nak guna untuk trade. Anda boleh plan kan. Faham? BTS Army. Tak tertahan dah sekarang. Betul? Cuba kalau dah buat benda ni 2 tahun lepas, Bad bukan baru ikut hari ni. Bad lama dah ikut. Saya bukan cerita benda ni baru 2 tahun. Kita dah cerita benda ni bertahun-tahun. Betul tak, Bad? Saya bukan cerita benda ni. Yang slide saya tunjuk tadi, slide tahun 2017. Mana dia pergi tadi? Mana dia pergi tadi? Saya tunjuk tadi. Bukan baru cerita hari ni. Cerita tu dah lama dah. Kan? Kalau anda dah standby, anytime keadaan yang macam sekarang ni pun, anda masih okey. Betul? But dah ikut lama tau. Bukannya hari ni pun ikut. Saya bukan cerita hari ni. Cuba buat dulu, Bat. Hari ni masih okey kan? Bila nak buat? Sekarang. Otai terus. Kau mengaku habis kau, Bat. Buka minda kita. Bukan hanya ASB. Tapi ASB tu bagi saya lah. Kalau duit dalam ASB tu kurang daripada trading account anda, something is wrong with you. Dah lama dah. 2015. Bukannya dari sekarang baru saya share. But dalam CTFX CTFX group saya. CTFX tu kita bukannya cerita trading sahaja. Saya cuba untuk anda buka minda anda mengenai dagangan ni, melihat dia sebagai punca ataupun sumber untuk anda peroleh income untuk nak letak dalam pasif. Itu yang saya cuba nak buat. Ni yang cuba anda buat. Barulah cerita pasal financial freedom. Ini financial freedom daripada trading. MC lagi. Hey. Faham? Itu yang saya cuba nak buat. Tapi orang ingat, esok buy ke sell. Itu je. Itu tak ada. Teknik anda kata buy lah. Teknik anda kata sell lah. Anda cuma ikut je.
Ikut je sistem anda. Apa income daripada situ, anda letakkan dalam pasif. Letakkan. Pendapatan yang pasif tadi untuk anda, sambil tu anda kurangkan perbelanjaan. Baru cerita financial freedom. Ini lepak cerita financial freedom sambil scalping. Tak ada plan, tak ada apa, teknik tekan. Kita ni withdraw banyak ni, biru ni. Biru. Financial freedom benda apa tu? Ya, betul. ISB. Itu bagi saya kalau anda Bumi Putra, don't miss it. Tak ada pelaburan yang dijamin. Ni dijamin. Anda takkan hilang modal anda. Ni dijamin. Kerajaan jamin, bukan saya jamin. Tak ada pelaburan yang dijamin. Ni dijamin ASB. Ketahui kedudukan kewangan anda. Buat objektif yang jelas. Roslan baru je join. Mana Roslan? Roslan join dari Kelantan. Dari mana Roslan? Okey, dan ketahuilah masa. Ketahui kemampuan anda. Ramai nak cuba untuk trade intraday. Seperti yang saya nyatakan sebelum ni, intraday trading dan scalper, anda perlukan satu skill yang tinggi. Bukan hanya skill mengenai technical, mengenai sentimen, anda kena ada skill yang amat tinggi kepada emosi. EQ anda kena kuat. Pergi search kat Google, pergi buat EQ test. Bukan IQ, EQ test. Ada banyak EQ test. Pergi buat EQ test. Kalau ini anda dapat separa-separa ya, ataupun pergi tipu buat dia, tak payah. Baru nak cerita buat intraday. Boleh beli ASN, betul? Boleh beli ASN. ASN turun naik. ASN turun naik. ASB dia ni. Faham? Pergi buat EQ test. Pergi Google, ada banyak beratus saya jumpa yang bagus. Buat EQ test. Baru nak cerita aku scalper, aku intraday, aku trade M5, M15, M30. Skill kena tinggi, pengawalan emosi. Kenapa? Nak kena stop loss. Sebab bila tak kena hari tu intraday trader, ada tak hari-hari yang ada tekan apa pun semua jadi. Ada hari tekan apa semua tak jadi. Yang hari tak jadi tu, hari tu yang menentukan anda esok trade lagi ke tak. Faham tak maksud saya? Ni benda-benda dia dah untung seminggu, satu hari dia buat magic. Lebur semua. Familiar tak cerita tu? Kalau itu familiar kepada anda, berhenti dulu, anda tak dapat nak trade untuk intraday. Itu bukan untuk anda. Faham? 2 minggu duk profit, 2 minggu dia pergi compound, dia pergi apa. Satu hari ataupun satu entry je dia buat magic. Satu je. Kalau itu familiar kepada anda, berhenti dulu. Itu bukan untuk anda. Mungkin boleh. Tapi ramai nak buat benda ni yang dia tak tahu benda tu amat susah. Dia memerlukan komitmen masa dan kemampuan untuk anda mengawal emosi, bukan hanya pengetahuan mengenai market. Yes, saya pakai satu teknik, saya tak peduli orang kata apa, saya nak buat intraday. Dia bukan pasal teknik tu. Anda mampu tak nak ikut teknik tu. Itu dia. Memang intraday menarik sebab banyak entry, banyak masuk, banyak keluar market. But it's not for everyone. Seriously. Kalau anda dapati ada yang anda 2-3 minggu duk compound naik. Satu hari je anda buat magic entah apa. Ni patut buy. Dia turun tak apa. Nanti dia naik lagi. Sifu kata buy. Betul. Dia turun lagi. Dia tak reti nak kalah. Sifu tadi dah left group. Banyak macam ni. Tak tahu kenapa. Apa hal nak left group. Kena stop loss lah. Anda tak sombong apa dengan market. Jadi ketahui siapa diri anda. Simpan rekod, buat jadual. Tak payah duduk depan chart, duduk menghadap. Kata H4, kata H1. Duduk tengok chart 5 minit sekali. Saya dah tak boleh buat. Saya tak dengar CMJ. Tengok gadis merajuk tu kan.
Tak, tak semua orang. Bukan saya kata mustahil. Dia bukan untuk semua orang. Itu dia. Bukan untuk semua orang. Saya bagi tahu betul. Ikhlas. Serius saya bagi tahu. Ah, ah, tak, semua orang tahu benda ni. Semua orang tahu benda ni. Tapi itulah. Itulah. Ya. Itulah. Dia perlukan satu skill yang tinggi. Pengawalan terutamanya EQ. Mengenal pasti dan mengawal emosi anda. Jadi kita curi sikit. Sistem dagangan yang ada kelebihan kepada pasaran. Reka dan kekal suasana yang pembelajaran berterusan. Saya sentiasa belajar berterusan, adapt kepada market dan menambah baik. Pasaran tu pun bukan satu yang sentiasa ni. Bukannya tukar teknik, bukan. Saya melihat kepada pergerakan instrumen. Apa instrumen yang saya nak tengok, contohnya macam ETF, contohnya kepada saham, contohnya kepada ETN, contohnya kepada STIR, nak tengok pergerakan dia dalam pasaran. Bukannya tukar teknik, bukan. Apa yang aku nak tengok untuk nak baca market. Tu maksud dia. Ni maksud saya. Yang contoh macam kita discuss pasal benda ni kan. Anda sendiri pun dah banyak, saya nampak ramai dah improve banyak pembacaan pasaran, melihat kepada correlation benda-benda ni kan. Dan nampak Santi kan. Nampak all this correlation, Euro JPY, USD JPY dan Euro US dollar, all this. Tengok YouTubean. Okey. Dan jangan hanya kepada model. Ini pangkat dia lagi tinggi. Model size posisi. Okey. Kita sambung insya-Allah pada hari Isnin. Kita akan cerita mengenai position sizing model. Hari Isnin. Hari Isnin kita akan cerita banyak mengenai model size posisi ya. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita sambung kepada model size posisi pada hari Isnin. Macam mana anda nak buat something yang kena kepada portfolio anda. Kita akan lihat revisit kepada portfolio pada hari Isnin. Selasa Zatul kata kita cuti. Kena ulang-ulang faham one by one. InsyaAllah boleh nanti. Okey. Selasa hari raya kan. Ahad ni saya nak pergi inject. Boleh? Okey. Jumpa lagi insyaAllah pada minggu depan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.